Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan bidang sejarah dan apresiasi seni visual, iaitu perkembangan seni visual di Malaysia. Kita dah belajar tentang seni halus, bagaimana perkembangan seni visual di Malaysia. Dan hari ini kita akan tengok pula macam mana perkembangan seni visual di Malaysia dari segi seni reka dan seni kraft. Tapi pada minggu lepas kita dah belajar tentang bagaimana sejarah perkembangan tokoh dan karya. Mari kita tengok buku teks kamu. Okey, saya lajukan. Oops. Zoom. Ini dia. Sejarah dan apresiasi seni visual. Okey. Warna-warni kan gambarnya? Okey, tengok dekat sini. Yang ni awak dah belajar pada minggu lepas, di mana sejarah seni visual di negara kita dia bermula dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Okey, tengok kat sini. Penang Impressionist Society. Okey, kamu dah tahu pun tentang ahlinya, siapa dia penaja, siapa dia guru seninya. Okey, jadi pada hari ini kita akan rujuk semula. Tokoh dan karya pun kamu dah tahu dan kamu dah labelkan pun tokoh-tokohnya. Baik, pada hari ini kita akan pergi ke penubuhan persatuan dan pertubuhan seni di Malaysia. Okey. Yang pertama, kita kena tengok dari dua aspek, iaitu sebelum merdeka dan bagaimana pula dengan selepas merdeka. Okey, jadi dua pertubuhan ini sebelum merdeka ni. Yang ni Penang Impressionist Society dan Wednesday Art Group. Okey, yang ni yang awak kena tahu, dia adalah pertubuhan yang wujud sebelum merdeka. Kita merdeka bila? Bila kita merdeka? Tahun 1957. Pandai. Okey, jadi kita tengok selepas merdeka pula ada pertubuhan yang ditubuhkan, iaitu contohnya Angkatan Pelukis Malaysia dan juga Persatuan Pelukis Malaysia. Okey, yang ini saya tak sentuh lebih sebab kamu dah belajar pun pada minggu lepas. Jadi yang ini kita tengok yang selepas merdeka. Baik. Angkatan Pelukis Malaysia, kalau kamu tengok di sini, ditubuhkan pada 15 April 1958. Nama asalnya adalah Angkatan Pelukis Semenanjung. Siapa pengasasnya? Pengasasnya Muhammad Hussein Enas. Dia adalah pelukis. Dan antara ahli yang ada ketika itu ialah Yaakob Latif, Habibah Manan, Salihuddin, Zakaria Noh dan Syed Ahmad Jamal. Dekat gambar ni dia tunjukkan Zakaria Noh. Ada lagi gambar-gambar yang sebelum-sebelum tu kalau kamu tengok dekat buku teks kamu lah. Okey, jadi tujuan Angkatan Pelukis Malaysia ni ditubuhkan adalah menyatu padukan pelukis Melayu dengan memperkenalkan gaya naturalism. Kalau kamu tengok di sini pula, apa pula tujuan atau objektif Persatuan Pelukis Malaysia ini pun persatuan yang ditubuhkan selepas merdeka. Jadi Persatuan Pelukis Malaysia ini ditubuhkan pada 1979. Jadi Angkatan Pelukis Malaysia dululah yang wujud. Dia lebih kepada satu padu pelukis Melayu ketika itu. Tapi kalau Persatuan Pelukis Malaysia, dia ditubuhkan tahun 1979. Presidennya Syed Ahmad Jamal. Ada ahli-ahlinya. Dan juga tujuan dia pula menyatu padukan pelukis tanah air pada ketika itu. Kalau kamu tengok di sini ada dah Eugene Lang, Sulaiman Usman, Mazli Maksum, Ahmad Khalil Yusof dan juga Reza Piadasa. Okey. Ini mungkin saya tak sentuh lagi yang sebelum merdeka, pertubuhan persatuan yang wujud. Pertubuhan apa ni? Pertubuhan seni, pertubuhan seni. Okey. Wednesday Art Group atau kita panggil dalam kurungan WAG, Wednesday Art Group, senang nak ingat kan? Okey, 1952, belum merdeka lagi. Pengasasnya Peter Harris ni. Ni adalah Peter Harris. Sini.
Peter Harris. Okey. Dalam Wednesday Art Group ini ahlinya terdiri dari pelbagai bangsa. Ada Patrick Nge, Kah On, Cho Lai Tong, Zulkifli Buyung, Syed Ahmad Jamal, Ismail Mustam dan juga Grace Selva Nayagam. Okey, apa tujuan Wednesday Art Group ditubuhkan? Dia nak kenalkan estetik dan teknik seni melalui gagasan seni sebagai wadah ekspresi diri. Okey. Kalau kamu tengok sini, kalau saya tanya awak semula, apakah pertubuhan yang wujud sebelum merdeka? Iaitu apa? Ya, Penang Impressionist Society dan juga Wednesday Art Group. Bila selepas merdeka, Angkatan Pelukis Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Bagus. Boleh respon Okey. Itu tentang persatuan yang wujud. Kita tengok pula institusi seni. Baik, institusi seni yang menawarkan atau mengembangkan seni visual ketika itu ada terdapat beberapa institusi lah. Kalau kamu tengok di sini yang khusus dalam bidang kesenian contohnya SITC. SITC sekarang dah jadi UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dulunya dipanggil Sultan Idris Training College. Okey. Apa tujuan dia? Melatih guru-guru Melayu. Okey. Kemudian institusi seterusnya Specialist Teachers Training Institute. Juga melatih guru dalam mata pelajaran seni. Okey. Kemudian ada lagi institusi yang lain iaitu Institut Teknologi MARA. Sekarang kita panggil UiTM. Okey. Selain daripada itu juga ada USM. USM, University Sains Malaysia juga ada kursus yang menawarkan pengajian seni halus. Contohnya catatan, seni reka grafik, seni foto, cetakan. Okey. Dan juga institusi swasta. Institusi swasta banyak. Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wing University of Creative Technology. Itu contoh institusi yang menggalakkan perkembangan seni visual. Okey. Ini tentang institusi seni. Okey, kita tengok pula pada seni reka. Okey, baik. Seni reka pula dia agak muda berbanding dengan perkembangan seni halus dan seni kraft yang lain. Okey. Seni reka dia terbahagi kepada tiga. Komunikasi visual, kemudian reka bentuk teknologi dan juga reka bentuk persekitaran. Okey. Jadi kalau kamu tengok di sini, bidang seni reka ni terus berkembang. Maksudnya banyak. Okey, contohnya Majlis Reka Bentuk Malaysia, Majlis Inovasi Negara, ada wujudnya institusi yang lain, contohnya Institut Teknologi MARA, Institut awak swasta yang berjaya melahirkan ramai pereka berkaliber. Ini contoh. Okey, ini contoh tokoh dan karya yang terkenal. Kalau kamu pernah nampak kakak ke atau makcik awak pakai kasut Jimmy Choo, Jimmy Choo. Dia ini anak tempatan. Okey. Lahir di Pulau Pinang, dapat pendidikan di London College of Fashion, terima anugerah gelaran profesor. Okey, dapat gelaran Order of the British Empire. Maknanya bukan calang-calang. Okey, bukan calang-calang. Kita boleh lahirkan tokoh dan orang yang terkenal dalam bidang seni. Okey, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang kamu boleh tengok di sini. Contohnya Zulkifli Harun, Haji Hashim Hassan, Hassan Abdul Muttalib, Ahmad Haji Zainuddin, Lim Kok Wing. Pernah dengar tak? Universiti Lim Kok Wing? Selalu anak Felda dapat tawaran daripada Universiti Lim Kok Wing kan? Okey. Kamu kena tahu sedikit sebanyak tentang anak tempatan ini. Dia lahir pada 1946 di Kuala Lumpur, pelopor dan juga Presiden Lim Kok Wing. Okey. Ada lagi tokoh-tokoh lain, contohnya Haji Hashim Hassan. Yang ini kamu boleh tengok di sini.
Okey, Haji Hashim Hassan, dia dapat pendidikan bukan calang-calang di England dan Universiti Ohio, USA. Ada pertandingan, dia memenangi pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan. Banyak tahun dia menang sampai digelar apa logo Hari Kebangsaan. Okey. Dan kita tengok yang seterusnya. Pertubuhan dan Persatuan yang tadi saya sebut, Majlis Reka Bentuk Malaysia dan Majlis Inovasi Malaysia ditubuhkan pada 1993. Masa tu saya baru darjah 3. Okey, Majlis Inovasi Negara ditubuh pada 2007. Dua pertubuhan ini membantu menggiatkan lagi seni reka. Tadi kan seni reka kan kita ada seni halus, kemudian seni reka yang kedua kan. Okey. Dan yang ketiga tadi. Okey, kita tengok seterusnya, selain daripada pertubuhan Majlis Reka Bentuk ni dan juga Majlis Inovasi Negara, kita juga ada institusi seni. Institusi seni yang institusi seni kita ada institusi awam dan juga swasta. Okey, swasta tu berbayar lah. Contohnya UiTM, Universiti Awam yang lain, contohnya Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan. Ini juga ada tawaran dalam bidang seni. Okey. Okey. Dari segi keusahawanan, kalau kamu tengok di sini, di keusahawanan ada tokoh reka bentuk industri Zulkifli Harun. Dia banyak mencipta cipta produk untuk kemudahan industri kecil dan sederhana. Contohnya beliau menghasilkan produk seperti mesin membuat pau, mesin menggaul tepung. Untuk apa? Untuk membuat mi dan mempelbagaikan mesin untuk menghasilkan kuih tradisional. Jadinya dia membantu lagi industri kecil dan sederhana terus berkembang. Okey. Tadi tentang seni apa? Tadi tadi cerita tentang seni halus dan juga seni reka. Dan yang ketiga kita tengok seni craft. Okey? Seni craft. Kat sini boleh dikaitkan, kerja craft ni boleh kita kaitkan dengan kerja tangan. Kerja tangan yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu di Kelantan, Terengganu dan Pahang pada tahun 1780. Okey. Contohnya apa? Contohnya keris, perahu payang, wau dan gasing. Jadi proses asimilasi budaya ni ada pada rekaan ukiran kayu, sulaman, barang kemas. Sampai sekarang barang kemas melalui banyak rekaan. Kalau kamu nampak kan, rekaan sekarang ni ada macam-macam. Apa ya? Contohnya rekaan barang kemas, kamu tanya mak awak, mesti dia tahu punya barang kemas yang terkini. Pattern apa kan? Pattern pulut dakap ke pulut macam-macam ada barang kemas. Dia dekat situ sendiri dia memainkan kita pilih semua benda nak cantik kan. Barang kemas pun nak pilih yang cantik. Macam tu. Ukiran kayu pun nak yang cantik. Kita sebut cantik, tapi sebenarnya dari aspek bahasa seni visualnya kita sebut banyaklah garisan, warna, bentuk, jalinan kan. Okey. Jadi bidang seni craft ni ada dua lah, kita senang nak bahagikan. Ada tradisional, ada modern. Tradisional contohnya batik. Sampai sekarang batik masih orang pakaikan lagi. Contohnya batik bukan sahaja pada pakaian, batik juga ada pada kita pakai bag, sling bag. Batik kan, batik ikat celup contohnya. Okay, kemudian tenunan tekad yang dulunya orang tu cuma pakai untuk waktu orang kahwin je kan. Sekarang tekad pun dah ada dekat macam hiasan, macam dekat beg, kat kasut, macam-macam. Okey, kalau seni craft moden contohnya seni kertas, craft sabun, craft lilin, craft tali. Okey, itu tentang seni craft. Okey, kemudian kita nak tengok sini ni adik guru ataupun pakar. Adik guru ni pakar dalam menghasilkan sesuatu craft. Contohnya craft batik. Craft batik ni sekadar untuk kamu tahu siapakah tokoh batik, siapakah tokoh craft tempatan tembika. Okey,
Contohnya kalau tembikar Zamari atau Zamri Pandak. Kalau batik Yusof Haji Abdullah. Mereka ini banyak menyumbangkan nama baik pada mata dunia lah. Kalau kamu tengok situ sampai mengadakan pameran lukisan batik di Moskow, pernah menjadi penceramah. Jadi mereka bukan calang-calang. Mereka ada pengetahuan yang luas dan mereka tahulah bagaimana untuk mengembangkan lagi seni ketika itu. Okey. Ni ukiran kayu. Tokoh Haji Abdul Rahman Long. Ini dah ukiran kayu lah. Nur Haizan Nordin. Tenunan Hajah Habibah Zikri. Hajah Natifah. Ini tenunan. Anyaman Aminah Haji Ahmad. Ishak Kasim. Okey. Tekad ni untuk segala kamu tahu. Tekad Hajah Azizah. Kalau seorang lagi Aina Tisha. Ini untuk kamu tahu. Okey. Kemudian kalau institusinya ada banyak lah. Ada bidang kraft. Contohnya Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan. Dekat Malaysia. Pernah tak sampai sini? Saya kalau sampai sini banyak lah nak beli. Macam-macam kraft. Kraft seni pribumi. Macam biasanya dia jual pun murah dan sangat berkualiti macam batik dia. Memang lawa-lawa. Okey, kamu kena pergi kalau COVID habis lah. Kalau selagi COVID tak habis ni, kita memang duduk rumah je lah kan. Okey, selain daripada Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan, ada juga Institut Kraft. Institut Kraft Negara kita sebut sebagai IKN. Bukan IJN. IJN lain. IJN Institut Jantung Negara. Ini Institut Kraft. Apa peranan dia? Dia memainkan peranan penting dalam melahirkan model insan yang berkemahiran, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi. Maksudnya orang yang belajar di sini akan keluar tu dia pandai kraft. Pandai kraft. Okey. Okey, jadi habis dah. Jadi tugas kamu boleh rujuk muka surat 13. Boleh jawab soalan 1 hingga 5. Okey. Ni saya dah sebut tadi siapa ke nama tokoh-tokoh ni. Apa 3 bidang seni kraft tradisional tadi. Apa tujuan penubuhan Persatuan Pelukis Malaysia. Boleh ulang balik. Boleh revise balik apa yang dalam video tadi. Kemudian apa peranan adik guru, 2 tokoh. Okey. Yang itu. Jadi itu sahaja setakat ini. Nanti kamu akan buat aktiviti yang lain. Saya akan bagi tugasan dan saya harap kamu semua sihat, happy dan boleh buat kerja dengan baik dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kamu semua dapat mengikuti semua subjek dalam PDPR kita nanti. Okey, baik, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.